KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisaki. Nisa nak ingatkan, sekali lagi hari-hari mesti nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka di mana saja anda berada. Jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Dan apabila kita sudah berada di kawasan yang selamat, nak makan atau sebagainya, dan jika anda perlu membuka topeng muka anda, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di bekas yang bersih ataupun di poket, di dalam beg dan sebagainya. Sekiranya masih bersih dan tidak melebihi penggunaan 8 jam, boleh kembali menggunakannya. Kalau dah kotor, jangan guna balik ya semua. Bawa emas yang lebih, itu lebih baik. Baiklah, hari ini istimewanya teras telah dibuka dengan persembahan ringkas daripada guru kita hari ini. Seperti yang anda sudah lihat di profil, kita mempersilakan Cikgu Nur Farahain daripada SK Nusantara Gelang Patah Johor yang merupakan cikgu guru mata pelajaran sejarah. Apa khabar cikgu? Okey, khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nisa. Jauh perjalanan datang ke sini ya. Jauh. Macam mana cikgu perasaan untuk mata pelajaran kita pada hari ini? Okey, perasaan saya itu adalah untuk memberikan satu ilmu yang baru kepada murid-murid mengenai sejarah Nisa pada hari ini. Untuk baru untuk saya juga cikgu, sebab tadi saya tertarik dengan lagu yang cikgu mainkan. Peralatan di hadapan kita ni ada kaitan dengan topik kita hari ini. Mata pelajaran kita adalah sejarah. Topik kita kaum di Malaysia, khususnya berkenaan alat muzik tradisional. Mungkin cikgu boleh kongsikan tadi lagu apa yang cikgu mainkan? Okey, tadi saya ada mainkan beberapa lagu. Okey, yang pertama lagu Lenggang Kangkung. Lenggang Kangkung. Okey, yang kedua tu Ting Ting Tang Ting tu, yang Datuk Siti tu. Okey, dan seterusnya adalah lagu Ulik Mayang. Wah, saya yang terakhir tu saya tahu lagu Ulik Mayang. Yang tengah-tengah tu saya agak keliru sebab cikgu ada buat mashup pula kat situ. Okey, itulah maksudnya kita menjadi seorang guru ni berkebolehan untuk mencuba dan ataupun semangat kita untuk mencuba. Dan kita ajak juga rakan-rakan kita untuk sama-sama eksplorasi subjek kita pada hari ini, iaitu sejarah kaum di Malaysia, khususnya berkenaan alat muzik tradisional. Baiklah cikgu, nampaknya saya tidak berkesorangan. Saya rasa seronok ni kalau ada ajak rakan-rakan, tapi memandangkan kita masih lagi dalam pandemik ni, kita ajak secara alam maya je lah cikgu ya. Jom kita mempersilakan rakan-rakan dari SK Nusantara Gelang Patah Johor. Selamat pagi adik-adik. Mana adik-adik kita? Selamat pagi. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
Wah, semuanya bersemangatlah adik-adik kita berbaju sekolah segak masing-masing. Jom adik-adik, Nisa nak berkenalan dengan adik-adik. Kita mulakan dengan adik Adam, silakan perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adam Edin. Saya dari Sekolah SK Nusantara. Terima kasih. Seterusnya adik Irsyad, silakan. Nama saya Irsyad dari SK Nusantara. Terima kasih Irsyad. Nurdini, silakan. Nama saya Nurdini Harira dari Sekolah Kebangsaan Nusantara. Terima kasih. Adik Hanisa, silakan perkenalkan diri. Saya Anissa daripada SK Nusantara. Comel dia, terima kasih. Syaza, silakan. Saya Nasyazah Hanis daripada SK Nusantara. Terima kasih dan terakhir sekali adik Ryan, silakan. Assalamualaikum, saya Muhammad Ryan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Nusantara. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik. Wah, sekarang ni mereka sedang bercuti sekolah, cikgu kan? Ya, hari ini pun hari cuti. Ya. Tapi mereka tetap menemani saya Ya. dan juga murid-murid yang berada di rumah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pada hari ini, Nisa. Ya, saya pun tak sabar-sabar sebab alat muzik yang ada di hadapan saya ni sangat-sangat menarik dan saya kira saya nak ajaklah adik-adik kita semua untuk sama-sama mengenali alat-alat muzik. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit berkenaan topik kita pada hari ini, cikgu. Okey, pada hari ini, Cikgu Farah nak mengajar mengenai sejarah tahun 6, unit 4, kaum di Malaysia. Okey, tapi cikgu khususkan kepada alat muzik tradisional. Jadi hari ini Nisa, Ya. kita nak tahu, kita nak kenal alat-alat muzik tradisional dan juga cara-cara untuk memainkannya. Wah, cikgu akan tunjukkan saya ke macam mana nak mainkan alat muzik ini nanti. Okey, tadi saya dah tunjukkan Ya. sedikit. Mungkin nanti kita Nisa akan boleh cubalah sikit. belajar dan Ya. Nisa pun boleh cuba. Baik, tapi untuk sebelum tu bermain. cikgu, kita ada video khas untuk kita di sini dan juga penonton di rumah kita saksikan. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Alat muzik merupakan sebuah alat yang boleh menghasilkan suatu irama. Di Malaysia, kita mempunyai pelbagai alat muzik yang terdiri daripada alat muzik moden dan alat muzik tradisional. Menarik dan uniknya negara kita kerana mempunyai alat muzik tradisional daripada pelbagai kaum. Saya pernah baca alat muzik tradisional dimainkan untuk tujuan hiburan dan keagamaan. Kawan-kawan yang lain tahu tak? Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. Dum dum dum. Itulah bunyi dum. Dum merupakan sejenis alat yang dimainkan oleh masyarakat Melayu. Kebiasaannya, gong dimainkan pada waktu persembahan silat di sekolah saya. Gong juga merupakan sejenis alat yang dimainkan sewaktu gamelan. Hai kawan-kawan, alat muzik yang saya tahu ialah bine. Bine ialah alat muzik tradisional kaum India. Saya selalu melihat bine dimainkan ketika majlis upacara keagamaan, terutamanya dalam majlis persembahan Tuhan. Alat ini mempunyai 4 tali untuk menghasilkan irama. Apabila alat muzik ini dimainkan, sangat menyenangkan hati dan minda kita. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik yang telah berkongsi dengan kami di teras berkenaan alat muzik yang mereka tahu. Ada yang dong-dong-dong bunyi gong katanya. Ada yang alat muzik daripada bangsa India dan sebagainya. Baiklah cikgu, hari ini menariknya kita akan memfokuskan kepada alat muzik kaum yang mana cikgu? Okey, Malaysia kita terdiri daripada kepelbagaian kaum, Nisa. Jadi pada hari ini Cikgu Farah akan ceritakanlah sedikit sebanyak mengenai alat-alat muzik tradisional yang ada di Malaysia. Ya. Okey, nanti kita nak belajar ni Nisa. Jadi Ya. Nisa semangat tak? Saya semangat. Saya nak tahu adik-adik yang dekat sini semangat tak? Kalau semangat dan bersedia, beri Kak Nisa thumbs up. 2 thumbs up. Boleh? Laju je masing-masing. Ya, terima kasih.
seronok kita bila ada rakan-rakan yang turut sama bersemangat dengan kami yang di rumah pun boleh buka buku teks tahun 6 ya cikgu. Ya, betul. Unit berapa tadi? Unit 4. Unit 4. Unit 4. Okey, halaman 76. Halaman 76 yang di Okey, rumah boleh turut sama-sama dengan kami mengikuti mata pelajaran pada hari ini dan mungkin kalau ada barang-barang di rumah yang ada boleh menghasilkan bunyi tu mungkin kita akan melakukan aktiviti bersama-sama. Ya, Jadi betul, jangan lupa Nisa. untuk tonton hingga ke akhir rancangan. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan pelajaran kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Farah serta rakan-rakan dari SK Nusantara Gelam Patah Johor. Sebentar tadi kita ada dapat lihat sedikit sedutan video berkenaan dengan alat muzik yang salah satunya saya rasa kita akan belajar pada hari ini iaitu kompang. Ni biasa cikgu saya nampak dekat kenduri-kenduri kan. Tapi sekarang macam agak kurang je orang muda nak bermain kompang cikgu. Okey, memang betul lah. Tapi kan kita di sekolah kita telah belajar untuk mempelajari alat-alat muzik tradisional ni Nisa. Okey, contohnya kan bila kita ada majlis di sekolah, kita akan mainkan anak-anak murid kompang. yang mainkan. Jadi kompang ni sesuatu alat muzik tradisional yang biasa dimainkan dan murid-murid cikgu rasa yang ada dekat rumah pun bila tengok video tadi, dah kenal lah tu kompang. Okey, baiklah cikgu. Jom kita teruskan pelajaran kita. Saya pun dah tak sabar ni. Okey. Adik-adik pun dah bersedia. Silakan cikgu. Okey, jadi pada hari ini Cikgu Farah nak mengajar sejarah tahun 6 unit 4 kaum di Malaysia. Lebih cikgu fokuskan kepada alat muzik tradisional. Okey, jom kita tengok. Okey, unit 4 rakyat Malaysia. Okey, baiklah murid-murid. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini 11.1.3 menerangkan alat muzik dalam kehidupan masyarakat. Okey, dan juga elemen kewarganegaraan. Okey, 11.1.7 menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Jadi, kita nak menghargai kesenian yang ada diwarisi daripada sejak dahulu lagi sehingga sekarang. Okey. Cikgu teruskan. Okey, alat muzik ni. Okey, ramai yang dah tahu. Murid-murid yang di rumah pun tadi macam dah seronok. Okey, teruja. Betul tak Nisa namanya alat ni? Okey, saya pun nak kena tanya juga dengan murid-murid yang berada di dalam talian bersama cikgu. Apa nama alat yang cikgu tunjukkan? Siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu cikgu? Siapa nak jawab? Apa nama alat muzik? Silakan Hanisa. Saya Hanisa. Ya, silakan. Okey, silakan. Saya nak cuba cikgu.
Ini namanya kompang. Okey. Betul tak cikgu ni kompang? Betul, Nisa. Ya, betul. Kompang. Dan betul juga apabila Nisa teka tadi kompang kan. Kompang, Okey, ya. jadi kompang ni merupakan satu alat muzik tradisional yang begitu popular. Okey, daripada kalangan dewasa, daripada kalangan kanak-kanak pun tahu. Okey, jadi kita nak tahu ni kompang ni bila kita biasa lihat alat muzik tradisional ini dimainkan. Okey, murid-murid yang berada di dalam talian bersama cikgu. Okey, mungkin ada nak biasa tengok alat ni tapi bila dimainkan? Kat mana Okey. agak selalu nampak kompang ni? Siapa boleh bantu cikgu untuk terangkan? Saya cikgu. Sila, Adam. Saya biasa lihat kompang ini dimainkan di majlis-majlis rasmi di sekolah kita. Seperti Hari Anugerah, Majlis Mesyuarat PIBG dan Kawinan Orang Melayu. Ya. Okey, betul. Betul. Tahniah Adam. Betul Nisa. Kompang ni biasanya kita tengok di majlis perkahwinan. Okey, kemudian di majlis-majlis rasmi di sekolah seperti Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan, okey, majlis selawat, majlis sambutan Maulid Rasul dan sebagainya. Sangat-sangat popular. Okey, jadi kita nak tahu lagi, okey, betul ke? Okey. Okey, nama alat muzik tradisional yang cikgu tunjukkan sebentar tadi adalah kompang. Kompang dimainkan dalam majlis perkahwinan. Okey, mengiringi tarian dan juga nyanyian lagu-lagu Melayu. Okey, kalau murid-murid tadi cerita, mungkin biasa lihat di majlis perkahwinan, tapi murid-murid mungkin juga pernah melihat tontonan di televisyen. Ya. Okey, mengiringi persembahan dalam tarian dan nyanyian lagu-lagu Melayu. Okey, murid-murid, kompang ini diperbuat daripada kulit lembu, okey, atau kulit kambing ataupun kerbau. Maksudnya di bahagian atas ni tadi tu, okey, diperbuat daripada kulit nilah, kulit lembu, mungkin ada yang kulit kambing, mungkin ada yang kulit kerbau, okey. Kemudian irama kompang terhasil daripada paluan tangan pemainnya. Okey, jadi kompang ni kita guna tanganlah. Okey, kalau murid-murid di sekolah, sesetengah murid di sekolah ni, dia mungkin ada kelab kompang, pasukan kompang. Jadi murid-murid yang berada dekat rumah tu mungkin pernah cakap, saya pernah main lah. Saya tahu main lah. Okey. Jadi inilah kompang, alat muzik tradisional bagi kaum Melayu. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, Nisa. Ya. Kita nak belajar ni alat muzik tradisional. Okey, murid-murid yang berada di rumah mungkin pernah tengok alat ni. Okey, kalau kita lihat secara fizikalnya, okey, berwarna merah. Okey, diletakkan di atas satu tempat tu. Okey, jadi kita nak tahu apa nama alat muzik ni. Okey, murid-murid yang berada di dalam talian, siapa boleh bantu cikgu untuk terangkan apa nama alat muzik yang cikgu tunjukkan? Siapa tahu nama dia? Siapa tahu nama alat muzik ni? Irsyad nak jawab. Silakan Irsyad. Ni namanya dagu atau gendang besar. Saya biasa lihat kaum Cina yang mainkan. Ya. Okey, cikgu? betul Nisa. Betul. Okey, nama alat ini adalah dagu ataupun masyarakat kaum Cina ni panggil dia gendang besar. Gendang besar. Okey. Di mana ni? Kat mana kita biasa lihat? Biasa lihat tapi di mana ya? Gendang besar ni dekat mana? Mungkin ada murid-murid cikgu di dalam talian boleh kongsikan pengalaman. Silakan siapa nak jawab? Siapa ada nak cuba? Jawab. Silakan Dini. Okey, silakan Dini. Saya pernah lihat alat muzik ini dimainkan oleh kaum Cina ketika sambutan perayaan Tahun Baharu Cina. Dan waktu tu saya juga dapat lihat persembahan tarian singa sekali. Okey, Wah, tahniah betul ke? Dini kerana dapat menceritakan pengalaman sebenar, pengalaman sendiri. Ya. Okey, mengenai gendang besar ini. Gendang besar ni kan cikgu, kalau dimainkan dari jauh kita dah dengar. Ya. Kita dah nampak dari jauh dah tarian singa tu datang. Okey, dia bila main gendang besar ni bagi bunyi itu maksudnya satu yang semangat. Bila Ya, kita dengar menaikkan macam, semangat. Aura tu. Dia macam panggil orang ramai untuk lihat apa yang sedang berlaku. Betul. Okey, jom kita Jom. belajar mengenai alat muzik ini.
Okey, alat muzik ini namanya dagu ataupun gendang besar. Okey, sejenis alat muzik kaum Cina. Okey, biasanya dimainkan dalam upacara sembahyang dan persembahan seperti tarian singa. Okey, selain daripada tarian singa, ada tarian harimau. Kan mungkin murid-murid yang berada di rumah sebelum ini, okey, mungkin pernah lihat alat-alat muzik ini dimainkan di pusat membeli belah. Okey, kalau tarian singa ni bila diketuk tu kan Nisa, semua orang tengok. Kuat macam nak tengok Satu kan. pusat membeli belah tu dengar. Jadi macam maksudnya menimbulkan satu suasana yang macam best lah meriah. Nisa. Meriah. Okey. Kemudian gendang Cina ni akan dipukul menggunakan tongkat. Okey, nak hasilkan bunyi tu adalah. Jadi dia menggunakan tongkat ni, 2 batang tongkat ni untuk menghasilkan irama. Okey, bagi dagu gendang besar. Okey. Okey, cikgu ada satu soalan. Okey, murid-murid yang berada di rumah pun mungkin boleh jawab. Okey, boleh fikirkan mengapakah kita mesti menghargai warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Okey, ada tak murid-murid dalam talian nak bantu cikgu, nak terangkan kepada kawan-kawan yang berada di rumah kenapa pentingnya kita hargai warisan kesenian alat muzik tradisional? Siapa nak jawab? Cikgu, saya Hanisa, cikgu. Okey, Hanisa, silakan jawapan Hanisa. Kita perlu menghargai warisan kesenian tradisional supaya alat-alat muzik ini kekal dimainkan dan digunakan sepanjang masa. Betul tak, cikgu? Okey, betul tu Hanisa. Kita kena hargai warisan yang ada ni supaya satu masa akan datang kita dapat mainkan semula alat-alat muzik ini. Jadi memang kita kena hargai warisan yang kita telah warisi. Ya, cikgu saya rasa penting juga untuk generasi baru mengenali alat muzik tradisional ini. Tak adalah nanti anak-anak muda yang mungkin bakal lahir beberapa tahun akan datang tak kenal pula dengan alat muzik tradisional. Betul, Nisa. Sebab tu kita penting untuk menghargai kesenian warisan yang kita bawa daripada zaman nenek moyang kita dulu sehingga hari ini. Okey, kita kena kekalkan dan kita kena tahu, kita kena kenal dia. Baik, cikgu. Okey, Nisa. Seterusnya. Okey, ni. Ini yang cikgu main tadi. Nampak tak? Okey, alat muzik yang cikgu tunjukkan ni adalah alat muzik yang cikgu mainkan pada awal siaran tadi. Mungkin murid-murid di rumah, lah yang cikgu mainkan tadi tu, apa namanya? Boleh sama-sama menjawab ya yang di rumah. Okey, kita nak tahu ni apa nama alat muzik yang cikgu Farah mainkan pada awal siaran tadi. Okey, murid-murid dalam talian, ada yang tahu tak apa alat alat muzik yang cikgu mainkan ni? Siapa tahu apa nama alat muzik ni? Siapa nak bantu untuk terangkan kepada cikgu, terangkan kepada murid-murid? Saya nak cuba, cikgu. Baik, silakan Adam. Nama alat ni seren. Saya biasa je lihat alat ni dimainkan sewaktu silat dan gamelan di sekolah kita. Okey, betul. Tahniah Adam. Okey, alat muzik yang cikgu mainkan pada awal siaran tadi adalah seren. Okey, kita tengok penerangan mengenai seren. Okey, nama alat muzik ni adalah seren, ejaannya S-A-R-O-N, seren. Okey, merupakan sejenis alat tradisional kaum Melayu yang dimainkan dalam muzik gamelan. Okey, setiap seren mempunyai beberapa bilah gangsa. Okey, kalau saya tunjukkan ni, ni kita panggil bilah gangsa lah. Okey, seterusnya. Okey, setiap seren bilah gangsa ni yang akan menghasilkan bunyi yang berbeza apabila diketuk. Contohnya Nisa tadi kan saya main lagu teng 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 teng. Okey, jadi bilah-bilah gangsa ni yang akan menghasilkan bunyi. Okey, dipukul menggunakan penukul untuk menghasilkan bunyi seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi. Dan murid-murid yang berada di rumah juga, okey, kalau nak tahu lagi, seren ni merupakan alat muzik gamelan salah satu. Okey, dimainkan secara serentak
bersama alat-alat gamelan yang lain, okey, seperti gong, bonang. Okey, jadi bila kita main ni serentak ni menghasilkan satu muzik yang sangat seronok. Muzik saya biasa tradisional. dengar cikgu. Bila Biasa tu? dengar di majlis-majlis convocation. Betul. Nanti adik-adik dah besar kan, dah masuk universiti atau betul. college, convocation adalah nanti. Ya, Nisa, muziknya. di sekolah pun kita ada buat pra, konvo. Wah. Biasanya dululah sebelum kita zaman COVID ni, memang kita ada buat pra ataupun konvo untuk murid-murid yang berada di tahun 6. Wah, Okey, seronoknya. jadi dia punya irama gamelan ni sangat menarik. Ya. Okey, muzik tradisional bagi kaum Melayu. Baik, cikgu. Okey, jom kita lihat lagi apa alat muzik yang kita nak belajar. Okey, gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey, gambar yang cikgu tunjukkan ni. Satu alat muzik Nisa. Okey, Nisa tahu Saya tak? tahu ni. Okey, Nisa. Saya nak beri peluang untuk murid-murid yang berada di dalam talian. Adik-adik saya pun nak bantu Kak Nisa. Tahu tak apa nama alat muzik ni? Saya tahu cikgu. Okey, Syaza. Syaza bantu Nisa. Apa nama alat muzik ni? Okey, bantu Nisa. Nama alat muzik ni sape kan? Okey, Sape. betul Betul. Nisa. Tahniah Syaza. Okey, betul. Alat muzik yang cikgu tunjukkan ni, okey, adalah sape. Okey, ada siapa-siapa lagi yang nak ceritakan ataupun nak beri maklumat mengenai sape? Siapa tahu? Siapa tahu? Ryan, silakan. Ya, silakan Cerita Ryan. Sape ni macam gitar kan sebab dia ada tali. Okey, betul. Dia macam gitar sebab ada tali. Dia macam gitar sebab ada tali. Ya. Okey, betul kan? Sape ada bentuknya seperti gitar dan ada Ya. tali. Baiklah. Cikgu akan berkongsi sedikit informasi mengenai alat muzik sape dari Sarawak, cikgu kan? Ya. Baik, betul lah. Okey. Selepas ini, yang di rumah boleh kekal fokus bersama kami. Jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia menonton teras di Didik TV KPM. Baiklah, rakan-rakan di rumah dan juga di studio Nisa nak berkongsi. Sekarang ni kita sedang menjalankan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu bersempena dengan sambutan Hari Guru pada bulan Mei ini. Tidak lama lagi pejam celik dah pun 16 Mei. Jadi kita ada kad ucapan daripada adik-adik yang ditujukan kepada guru-guru mereka. Nisa nak baca satu. Kita pilih. Okey, yang ini. Cantiknya, warna merah, ada bunga-bunga. Kita bacakanlah ucapan terima kasih cikgu dari adik yang bernama Sudish kepada cikgu Kilimoli. Cantiknya. Terima kasih adik Sudish sudi berkongsi kad ucapan adik kepada kita. Baiklah, cikgu, tadi kita ada tinggalkan rakan-rakan kita dengan alat muzik daripada Sarawak yang bernama sape. Okey, Apa sape ni, cikgu? betul Nisa. Okey, alat muzik ni adalah sape dan terkenal di kalangan etnik di Sarawak. Seterusnya cikgu. Okey, siapa ada nak bantu untuk bagi penerangan sedikit mengenai sape? Siapa nak kongsikan Siapa apa nak yang kongsikan? adik-adik tahu berkenaan sape? Okey, sape ni alat muzik tradisional bagi etnik di Sarawak. Siapa boleh jawab? Siapa boleh? Okey, Ada? Irsyad.
Isha nak jawab ke ada rakan yang lain? Isha nak jawab, silakan. Etnik mana yang mainkan alat muzik ini ya? Okey, kita nak tahu etnik mana yang biasanya memainkan alat muzik ini. Jom Nisa kita tengok. Okey, Sape tadi terkenal dalam kalangan etnik Kenya dan juga Kayan di Sarawak, Nisa. Ya. Okey, Sape ini diperbuat daripada kayu dan dihias dengan corak yang menarik. Okey, dipetik seperti gitar untuk menghasilkan irama. Okey, jadi sape ni alat muzik tradisional yang popular di kalangan etnik di Sarawak. Okey, bagi etnik Kenya dan juga Kayan. Okey, muzik dia mainkan ni bila kita dengar tu seperti kita berada di alam rimba kata orang. Okey, dan juga sape ni kita panggil gitar Borneo. Gitar Borneo. Okey, sebab muzik dia sangat menenangkan. Tu yang kita rasa macam seperti kita di alam rimba. Ya. Okey, Nisa pernah dengar? Pernah, saya pernah dengar biasa, tapi tak pernah tengok secara berhadapan cikgu. Tak ada peluang lagi. Tengok kat kaca televisyen selalu. Ya, betul tu. Okey, Nisa. Hari ni kita dah belajar beberapa alat muzik tradisional. Okey, hari ni Cikgu Farah ada aktiviti yang menarik untuk dikongsikan bersama murid-murid dengan cikgu yang dalam talian dan juga murid-murid yang berada di rumah. Ya, yang di rumah boleh sediakan bahan-bahan. Jom cikgu kita kongsikan Okey. apa bahan-bahan ataupun alat-alat yang boleh adik-adik ni cari di rumah untuk sama-sama beraktiviti dengan kita pada hari ini. Okey, jadi aktiviti kita pada hari ini ialah kita nak hasilkan alat muzik okey daripada bahan gitar semula ataupun barang terpakai. Okey, jadi jom. Saya Silakan, bergerak cikgu. ya. Okey. Saya dekat sini ya cikgu ya. Kita jarak sosial. Okey, ya betul tu Nisa. Okey, murid-murid yang berada di rumah, okey, mungkin bila cikgu terangkan, mungkin dah nampak ni ada yang nampak macam botol, okey, nampak bekas. Kemudian nampak ada daun. Daun apa tu? Nanti kita ceritakan. Okey, murid-murid yang cikgu yang berada di dalam talian, okey, sebenarnya pada minggu lepas cikgu dah tugaskan untuk murid-murid ini siapkan barang-barang terpakai dan hasilkan alat-alat muzik. Okey, dalam masa tu dekat depan saya ni, kita ada 2 botol minuman, botol minuman yang kosong tu. Okey, kemudian kita ada beras. Jadi dekat sini saya nak tunjuk sedikit dahululah. Ya. Okey, sebelum murid-murid yang berada di dalam talian tu nak tunjuk, cikgu tunjuk dulu. Okey, saya pun kita akan buat demo sikitlah untuk tunjukkan. Okey, kita boleh ambil kertas. Okey, sebab kita nak masukkan beras kan. Okey, so kita masukkan. Maknanya ini aktiviti yang adik-adik boleh lakukan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Sebab simple yang kita buat ni Nisa, maksudnya kita guna benda apa yang ada. Ya. Tidak perlu membeli barang-barang yang baru pun cikgu ya. Sebab kita nak tengok kreativiti murid untuk membuat sesuatu. Okey, saya hanya tunjuk demo sedikit. Okey, cikgu masukkan beras. Okey, selain daripada beras ni ada lagi lah benda yang boleh digunakan. Boleh guna kekacang tak cikgu? Okey, betul tu Nisa, kekacang ataupun bahan-bahan yang kering lah. Ya, kacang hijau kecil sikit boleh masuk dalam botol. Kita hasilkan sekejap. Okey, saya tunjuk sedikit saja. Okey. Okey. Okey, bila kita dah ni, masukkan sedikit beras di dalam botol yang kosong. Masukkan sedikit beras di dalam botol yang kosong. Okey, kemudian kita bunyikan. Wah, dah ada bunyi dah. Kan kita boleh buat. Okey. Ni contoh yang cikgu buat. Okey, dalam masa yang sama juga, dekat sini adalah daun kelapa. Ya. Murid-murid sekarang sempat ni cikgu cari daun kelapa pagi-pagi ni. Daripada Johor, macam dah nak kering sikit dah Nisa kan masa perjalanan. Okey, daun kelapa, juga kita boleh hasilkan alat muzik, dengan cara meraut daun kelapa,
Okey, ini contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, yang cikgu tunjukkan yang dah ni. siap, ya? Ya, bila kita raut daun kelapa tu, okey, kita gulungkan daun kelapa. Ya. Kemudian batang lidi dia tu, okey, kita cucuk. Okey, dia boleh menghasilkan seruling. Okey, saya cuba sikitlah. Kita tengok ada bunyi atau tidak. Ada bunyi ataupun tidak kan? Ya. Bunyi sikitlah. Boleh. Okey. Macam bunyi horn, cikgu. Mungkin seruling ni maksudnya mungkin Ada lagu tak, cikgu? Cikgu ada buat lagu. tak? Alamak Nisa, lagu nanti Kang. Tak habis nanti Tak kan. habis Okey, nanti. mungkin kita sambung nanti kan. Ya. Okey, jadi alat muzik tradisional ni diperbuat daripada daun kelapa Ya. dan mungkin kanak-kanak ataupun dahululah masyarakat dahulu ni cipta sebagai permainan tradisional untuk bermain pada waktu petang dan sebagainya. Okey, ini yang saya tunjukkan. Bagaimana pula dengan murid-murid cikgu yang berada di dalam talian. Cikgu, saya pun agak teruja nak lihat hasil kerja yang telah ditugaskan minggu lalu, cikgu. Ya, betul. Tapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika. Saya tak sabar nak tengok alat muzik masing-masing yang dihasilkan di rumah. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV, masih bersama Cikgu Farah dan rakan-rakan dari SK Nusantara Gelam Patah Johor. Jaga SOP di mana saja anda berada, sanitasi tangan anda apabila perlu. Sekejap ya, Nisa nak baca satu lagi kad adik kita ni yang hantar cantik-cantik berkenaan dengan kempen #Terima kasih Cikgu. Yang ini dari adik. Wah, siap ada meja guru, nampaknya ni macam suasana di kelas ya. Yang ini ucapannya, terima kasih cikgu untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang kerana tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Dari Sashi Varnan. Terima kasih Sashi Varnan, cantik kad ini. Baiklah cikgu. Katanya anak-anak murid kita ni dah bersedia dengan alat muzik masing-masing. Ya, betul. Okey, Nisa. Okey, murid-murid yang berada di dalam talian. Okey, hari ini kita nak mainkan alat-alat muzik tradisional yang awak telah cipta daripada barang terpakai itu. Okey, boleh angkat? Boleh angkat dan tunjukkan kepada kawan-kawan di rumah. Okey, Ada yang guna ada tin biskut, ada kotak tisu, kemudian ada botol dan juga ada kayu dan juga penutup tin. Nisa, kreatif murid-murid. Saya ni untuk menghasilkan alat muzik. Okey, jadi murid-murid di dalam talian, okey, kita akan mainkan alat muzik tradisional yang awak telah cipta. Dan juga kita nak nyanyi, Nisa. Ya. Okey. Lagu apa tu? Takutlah saya. Okey, lagu. Kita dengarlah nanti kan. Mungkin Nisa boleh sambung nanti kan. InsyaAllah. Okey, jadi saya kiralah. Okey, 1, 2, mula. Lagu okey, Nisa. Okey, begitu alat muzik tradisional yang murid-murid cikgu telah hasilkan. Okey, dan murid-murid di rumah juga mungkin boleh hasilkan. Mungkin boleh cari, Koko ada botol kosong. Okey, Koko ada kotak tisu. Mungkin saya boleh tanya seorang lah kot. Saya boleh, nak tanya kan. Okey, saya nak tanya Adam. Apa alat muzik yang awak hasilkan tu? Saya hasilkan alat muzik gitar, Ibu. Okey, boleh tunjukkan cuba tak? tunjukkan. Nanti Adam kawan-kawan guna di apa? rumah nak cuba. Okey Adam, guna apa Adam? Ceritakan.
Saya menggunakan kotak tisu yang sudah dipakai dan beberapa getah dan meletakkan kepada kotak tisu ini dan untuk menghasilkan bunyi. Okey. Kalau petik getah tu ada bunyi Cuba tak? petikkan sikit, boleh Adam. tak? Kita nak dengarkan sikit. Dengarlah Okey, juga bunyinya. terima kasih Terima Adam. kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya Irsyad. Irsyad buat alat muzik apa tu Irsyad. Irsyad? Irsyad kan yang guna tin tadi. Irsyad, mungkin boleh ceritakan sedikit. Nanti kawan-kawan di rumah, kawan-kawan murid-murid cikgu yang dekat di rumah pun nak buat ni. Okey Irsyad, ceritakan. Saya sediakan satu botol minuman yang kosong. Guna Kemudian botol. saya masukkan segenggam beras ke dalam botol ini. Nama alat muzik ini adalah shaker dan bunyinya seperti ini. Okey, cuba nyanyikan sekali Irsyad. Sekali. Sambil buat, sambil bunyi. Lagu sudah kumbang, satu penuh padi, 6 ekor burung masuk dalam kuali. Okey. Wah, sedap suara Irsyad ni. Terima kasih Irsyad. Okey, jadi murid-murid yang berada di rumah boleh hasilkan alat muzik ni sesuatu yang mudah. Maksudnya kita ambil suatu bekas kosong, kita masukkan apa-apa barang pun, kita bunyikan. Maka bila dah bunyi tu, semangat nak nyanyi pun pun kita boleh buat. Cikgu, kalau kita tak guna beras atau ke kacang, kita boleh gunakan batu-batu halus pun ada bunyi juga cikgu kan? Betul. Kreativiti murid. Ya, kreativiti masing-masing. Baiklah, sebelum tu saya tertarik dengan alat muzik Hanisa. Hanisa guna apa tadi untuk hasilkan alat muzik? Hanisa, boleh kongsikan tak? Ceritakan sedikit. Ya. Ceritakan tentang alat muzik yang Saya Hanisa guna lakukan. penutup tin. Ya. Saya guna penutup tin, kemudian saya tebuk pada penutup tin dan cantumkan pada sebatang kayu berbentuk Y. Nama alat ini adalah tongkat rebana. Tongkat rebana. Okey. Hanisa boleh tunjuk? Tunjuk. Bunyikan sikit macam mana Boleh. dia hasilkan bunyi. Masuk dalam kuali. Ya, terima kasih. Wah. Tadi saya nak tanya siapa yang guna tin tadi ya? Macam gendang bunyi, dum-dum bunyi dia. Siapa lagi tadi rakan kita? Ryan ya? Ryan guna tin ya tadi? Boleh kongsikan sedikit Ryan. Kita boleh ni tanya Ryan, silakan. Saya menggunakan tin biskut di rumah ni. Saya juga menggunakan 2 batang sudu sebagai tongkat. 2 batang sudu ni saya jadi 2 batang sudu ni saya gunakan untuk menghasilkan irama. Wah, cuba ketuk sikit nak dengar bunyi boleh? Cuba ketuk Dum sikit. Boleh. Macam bunyi okey, gendang. lepas ni murid-murid yang lain pun boleh ambil tin biskut untuk hasilkan Dia guna gendang. sudu. Silakan ketuk tin. Okey, ketukkan sikit Ryan. Angkat sikit. Okey, tak apa, buat je. Okey. Itu pun terima boleh kasih. hasilkan alat muzik tradisional seperti gendang. Dan Gendang apa juga tadi? Gendang besar. Besar. Okey, baiklah murid-murid. Okey, kita dah belajar mengenai alat-alat muzik tradisional pada hari ini. Kita dah cipta alat-alat muzik yang boleh dimainkan. Okey, mengikut kreativiti. Jadi murid-murid yang berada di rumah pun boleh cuba. Okey, seterusnya cikgu nak tanyalah. Apa perasaan dan juga pengajaran yang kamu perolehi pada hari ini? Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Okey, siapa nak kongsikan? Saya nak cuba cikgu. Okey, silakan. Silakan Hanisa. Aktif Hanisa ni. Saya sangat gembira kerana dapat belajar beberapa alat muzik ini. Saya juga dapat tahu cara-cara nak buat alat muzik daripada bahan terbuang seperti gitar, marakas dan shaker. Okey, terima jadi kasih. hari ini kita dapat kenal alat muzik tradisional walaupun banyak nak cerita, cikgu bawa separuh saja sedikit dan lah kita ya, cikgu. belajar cipta alat muzik yang baru. Okey, seterusnya Irsyad. Irsyad ada apa yang nak dikongsikan dengan kami? Okey, boleh ceritakan. Silakan. Saya dapat mengenal alat muzik tradisional daripada pelbagai kaum. Kita perlu mengekalkan tradisi dan menjaga alat muzik agar tidak hilang dari warisan.
Okey, betul tu Nisa. Kita Ya. perlu mengekalkan kesenian warisan kita supaya alat muzik ni sentiasa terpelihara. Ya, Okey. sentiasa terpelihara, sentiasa dapat diwariskan untuk generasi akan datang. Baiklah cikgu, Okey. sedikit kata-kata akhir untuk rakan-rakan di sini dan juga semua yang menonton kita di Teras Didik TV KPM. Okey, jadi dapat disimpulkan pada hari ini, okey, pembelajaran kita pada hari ini mengenai alat muzik tradisional. Okey, seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, alat muzik tradisional ni mengikut kepelbagaian kaum. Ya. Okey, jadi kita perlu tahu, kita perlu kenal dan kita perlu jaga alat-alat muzik kesenian tradisional ini supaya generasi yang akan datang dapat mewarisi apa yang kita ada pada hari ini untuk masa hadapan. Jadi sejarah pada masa lalu adalah pembuka untuk masa kita sekarang. Ya cikgu, betul tu. Jadi adik-adik di rumah kalau ada mana-mana alat muzik yang adik-adik berminat boleh melakukan sedikit kajian. Maklumlah sekarang ni zaman-zaman internet dan sebagainya, kita tidak terhad pengetahuan kita di buku teks sahaja. Boleh tanya ibu dan bapa kalau dulu-dulu macam mana alat muzik yang ada yang mereka tahu dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada semua yang menonton kami. Terima kasih Cikgu Farah dan juga rakan-rakan dari SK Nusantara Gelang Patah Johor. Terima kasih adik-adik aktif mereka hari ini berkongsi berkenaan alat muzik yang mereka telah cipta dan apa yang mereka telah belajar. Diharapkan pengajarannya dan kepentingannya sama-sama kita ingat. InsyaAllah kembali ke sekolah nanti kalau cikgu tanya boleh jawab. Baiklah adik-adik, kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jom kita lambai semua. Bye. 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 Didik TV KPM